Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Amar. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pola nombor bahagian yang kedua. Kalau sebelum ni bahagian yang pertama, murid-murid kena cari pola nombor. Tapi bahagian yang kedua, murid-murid harus melengkapkan susunan nombor. Okey, macam mana? Okey, ingat sebelum kita move on kepada soalan, cikgu nak kita recap balik. Okey, macam mana langkah-langkah untuk mencari pola nombor? Ada berapa? Ada 5 langkah. Okey, langkah yang pertama, ingat, pilih nombor bersebelahan dan kita gariskan. Langkah yang kedua, kenal pasti nombor mana yang lebih kecil dan nombor mana yang lebih besar. Langkah yang ketiga, tentukan operasi bagi sesuatu pola sama ada tambah ataupun tolak. Next, step wajib, jangan lupa besar tolak kecil. Dan akhir sekali kita akan dapat apakah pola dia. Okey, sekarang kita move on kepada soalan yang pertama, murid-murid. Okey, soalan yang pertama. Murid-murid mungkin akan jumpa soalan seperti ini. Satu susunan nombor yang mana satu nombor lagi hilang. Murid yang kena cari sendiri. Okey, contohnya dalam soalan satu ni 1200, tempat kosong ataupun anu 1600 dan 1800. So sebenarnya dia ada 4 nombor, tapi murid hanya tahu 3 nombor saja. Apakah nombor selepas 1200? Macam mana nak cari? Okey, kita akan gunakan balik step macam mana kita nak cari pola. Okey, step yang pertama kita tengok nombor 1600 adalah nombor yang kecil. Kita pilih nombor sebelah-sebelah. 1800 adalah nombor yang besar. Okey, so sekarang ni murid pilih 1600 dengan 1800. And then murid tentukan mana kecil, mana besar. Okey, sekarang kita move on kepada step yang ketiga. Kecil ke besar. Kalau kecil ke besar, nombor yang kecil nak jadi nombor besar, apa murid kena buat? Yes, murid kena tambah. So pola dia dekat atas ni adalah tambah. Okey, so kita move on kepada step yang keempat, iaitu step wajib. Step wajib, nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Okey, step wajib 1800, murid akan tolakkan dengan 1600 dan murid akan dapat jawapan sebanyak 200. So 200 ni murid akan letak di bahagian pola. So pola untuk susunan nombor ini ialah tambah 200. Okey, sekarang macam mana kita nak cari nombor yang tiada di sini? Okey, ingat murid-murid? Okey, sekarang kita tengok sebelum tempat kosong ada nombor apa? Ada nombor 1200. Kita gunakan balik anak panah ke kanan ni. Kita gunakan balik. Kita letak di sini. Yes. Anak panah ke kanan tambah 200. So pola dia ialah tambah 200. Untuk cari nombor yang kita tak tahu ni, kita gunakan nombor sebelum dia. 1200, murid kena tambahkan dengan 200. Ya, 1200 tambahkan dengan 200 dan murid akan dapat 1400. Okey, dan jawapannya ialah 1400 di sini. Nampak murid-murid? So inilah cara dia. Inilah cara untuk murid cari apa pola dia dan cari apa jawapan dia. Okey, next. Contoh yang kedua. Kalau tadi murid nampak dalam keadaan susunan nombor. Okey, pola nombor juga selalunya dia lebih popular keluar dalam bentuk begini. Ini nama dia, bentuk dia dalam bentuk garis. Dalam bentuk garis nombor. Ini lebih kurang macam garis masa lah. Tapi sebenarnya bukan garis masa, tapi dalam bentuk garis nombor. Dalam bentuk garis macam ni selalunya pola nombor. Okey, nombor yang pertama 2500, 2100, 1700 dan akhir sekali ialah P. Okey, ingat, murid kena cari apakah nilai P. Macam biasa, mula-mula murid kena cari pola dulu. Apa pola dia? Okey, kita move on pada step yang pertama. Okey, murid kena pilih nombor bersebelahan kan. Okey, nasihat cikgu macam pola nombor part 1 sebelum ni. Pilihlah dua nombor yang mana nombor depan dia sama. So kita akan pilih 2500 dengan 2100. Okey, kita tengok yang mana satu kecil, mana satu besar. 2500 nombor yang besar dan 2100 adalah nombor yang kecil. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, kita tengok apa operasi dia. Okey, besar nak pergi kecil, nombor yang besar nak jadi kecil, apa kena buat? Operasi apa yang terlibat? Yes, operasi tolak. And then step yang keempat, step wajib memang takkan berubah. Besar tolak kecil.
2,500, nombor yang besar, tolak nombor yang kecil, 2,100. And then murid akan dapat jawapan dia ialah 400. So dia punya pola dekat sini, anak panah ke kanan, pola dia ialah tolak 400. So macam mana nak cari P? Macam mana nak cari P? Okay, kita tengok nombor sebelum P. Sebelum P ialah 1,700. And then kita bawa anak panah ke situ. Kita bawa anak panah ke kanan. Okay, so apa pola dia? Tolak 400. Kita ambil balik 1,700, kita tolakkan dengan 400. 1,700 tolak dengan 400, murid akan dapat 1,300. So P ialah 1,300. Okay, macam mana murid-murid? Makin faham? Makin yakin untuk jawab soalan pola nombor? Bagus. Sekarang kita tengok contoh soalan yang terakhir. Okey, kita tengok contoh yang ketiga, contoh yang terakhir sekali. Okey, sama juga garis nombor. Cikgu akan gunakan dalam bentuk garis nombor sebab garis nombor ni ialah antara pilihan lah. Pilihan soalan yang melibatkan pola nombor. Okey. Mula-mula kita ada S, and then kita ada 3,230. Seterusnya kita ada 3,260, and then 3,290. Okey. Macam biasa, kita guna balik step pola nombor. Okey, nak pilih yang mana? Sama je, semua depan 3. So kita pilihlah mana-mana. Okey, cikgu pilih yang ini. Okey, kecil, besar. Okey, step yang ketiga, kita move on, kita laju sikit. Okey, nombor kecil nak jadi besar, nombor yang kecil nak jadi besar. Operasi apa yang terlibat? Yes, operasi tambah. Okey, step wajib, step yang keempat, memang takkan berubah. Besar tolak kecil. Okey, nombor yang besar 3,260, kita tolakkan dengan 3,230. And then murid akan dapat jawapan sebanyak 30. Murid akan dapat jawapan dia ialah 30. So 30 tu kita bawa atas. So pola dia sekarang ni ialah tambah 30. So macam mana nak cari S? Baik, cikgu, tadi kita tengok nombor yang ada kat sebelum, tapi dekat S ni, contoh yang ketiga ni, sebelum S tak ada nombor pun. Itulah dia. Untuk contoh yang ketiga ni dia mengelirukan sikit. Okey, murid tengok, anak panah ke kanan ialah tambah 30. Anak panah ke kanan tambah 30. So sebelum S tak ada nombor. So murid terpaksa gunakan nombor yang berada di selepas S. So tapi murid perlu terbalikkan anak panah. Kalau ke kanan tambah 30. Kalau anak panah ke kiri, dia akan terbalik. Kalau tambah, dia akan jadi tolak 30. Kalau anak panah ke kanan tolak 30, ke kiri dia akan jadi tambah 30. So dia akan terbalik Dan sekarang ni ke kanan tambah 30. So bila ke kiri dia akan jadi tolak 30. So macam mana nak cari S? 3,230 kita tolakkan dengan 30. Okey, 3,230 kita tolakkan dengan 30, murid akan dapat jawapan 3,200 dan S ialah 3,200. Okey, macam mana murid-murid? Senang? Dah faham? Okey, so inilah cara dia macam mana murid nak lengkapkan sesuatu nombor yang melibatkan pola nombor. Okey, tapi ingat 5 step yang cikgu ajar tadi. Boleh? Okey, kita akan jumpa lagi di masa akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Ingat murid-murid, Cikgu Amar KMCA. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.